Datuk, tadi berbalik pada apa yang Datuk cakap tadi lah, macam kes kat India tu, polio dengan beratus-ratus ribu orang yang 50% daripada yang ambil vaksin tu jadi lumpuh dan sebagainya. Timbul persoalan kat luar ni, kenapa seolah-olah Malaysia ni tak sabar-sabar nak ambil vaksin? Itulah dianya. Jadi ini tikus makmal lah. Ya, jadi bukan zakat tikus makmal. Ada juga kata yang ada yang dapat banyak kekayaan. Ini kaya, ini sebab tu kita nak jelas. Apa harganya, apa dia punya, katakan nak dia bawah 70 degrees. Nak buat macam mana? Jangan kalau tidak kita beritahu kita makan cultured meat loh. Saya diberitahu banyak yang cultured meat kita makan tu tak ada nilai langsung. Pasal bila dia dah tak ada temperature dia mati. Jadi kita minum macam susu basi je lah. Jadi ini yang kita nak penjelasan. Kita tidak boleh diambil atau dianggap sebagai tikus makmal. Maknanya kita ni Allah beri kurnia dan kita kena dapat sokongan semua rakyat supaya kerajaan pun dapat bertindak mengikut kehendak rakyat. Maknanya kalau contohnya mungkin kita kata kalau kita tak ikut, dia akan adakan sanction. Contohnya saya dengar mungkin Indonesia tak nak ikut. Jadi esok orang Indonesia tak boleh nak keluar. Tak boleh nak naik kapal terbang. Jadi mungkinlah itu merupakan satu jalan untuk kita mengorak langkah baru untuk reset. Saya tak tahulah. Tapi kita kena buat sesuatu dengan bijaksana. Maknanya semua kebijaksanaan itu perlu dilakukan oleh semua kita, terutama yang profesor-profesor kita ada, ulama-ulama kita ada, supaya kita dapat gerakkan, supaya apa yang terjadi hari ini menjadikan platform kepada kita untuk lebih berjaya, untuk mengambil tindakan yang penting yang boleh membawa kesedaran kepada kita semua. Macam yang apa yang kita tengok tuan-tuan buat, itu satu benda yang kita kena buat. Tak boleh lagi melepaskan segala-galanya kepada orang lain kerana kita lihat agenda orang cukup jelas. Jadi ini yang kita perlu buat sesuatu dengan terbaik, dengan membantu juga pihak kerajaan yang mungkin juga terikat dengan dia punya perjanjian antarabangsa. Jadi kita kena lihat balik kaedah yang terbaik. Ada jalan keluar tu pada perjanjian antarabangsa? Saya rasa kalau kita mahu, rakyat mahu, sudah tentu itu boleh. Pasal ini rakyat. Tapi kita tengoklah jentera-jentera tertentu, contohnya Qantas. Dah belum apa-apa lagi, pasal dengarnya di Australia dia tidak boleh mandatory kan. Jadi dia gunakan jentera Qantas. Kata siapa nak naik kapal terbang kena diinjek. Jadi apa dalam injection tu kita tahu dah monetary system dan segala benda. Jadi ini kita perlu pengguna dan semua kita perlu bersatu hati dalam menangani isu seperti ini. Contohnya okeylah kalau dia tak nak itu, daripada sekarang lagi kita kalau ada opportunity jangan naik Qantas lah, boykot awal lah contohnya. Contohnya lah. Dan bila kita bersatu kita akan dapat kekuatan. Janganlah kamu berselisih kan. Kerana kita akan jadi gentar, hilang kekuatan. Itu janji Allah. Jadi kita kena balik kepada janji Allah. Yang kita hari ini malangnya kita tidak, kita juga lemah. Lemah kita satu, lemah pasal kita tidak ikut Islam. Itu memang jelas. Jadi macam mana nak kembalikan? Ikut Islam baliklah. Kalau kita tak ikut Islam, contohnya mungkin saja berkongsi kan. Ada kawan-kawan saya bertanya kenapa Islam Melayu lemah macam tu lah. Saya kata pasal kita tak ikut Islam. Masa kita ikut? Tak. Masa balik kerja kita ikut. Masa pergi kerja kita tak ikut. Masa buka puasa kita ikut. Tunggu setengah jam dah tunggu dekat tengok makanan fast food. Jadi masa kebersihan tak ikut. Janji tak ikut. Pengorbanan tak ikut. Jadi mana nak dapat keberkatan Allah dan perlindungan Allah jika kita sendiri engkar. Maka setelah kamu bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, maka jadilah kamu kera yang hina. Lebih kurang gitulah kan. Jadi kita ni pun kita lihat dalam keadaan yang perlu disedarkan kembali secara bersungguh-sungguh oleh semua lah.